tamassaka bisunnati wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Yang dikasihi Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Penasihat Parti Keadilan, Sri Anwar Ibrahim, Presiden, rakan pimpinan, anggota parti, hadirin yang dimuliakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kita dapat bertemu pagi ini. Sepatutnya pertemuan ini berlangsung di atas platform Kongres Tahunan Parti Keadilan. Namun seperti kita sedia maklum, Kongres Tahunan itu tidak dapat diteruskan kerana arahan pada saat-saat akhir yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. Saya akan mengambil peluang ini untuk menjelaskan dari sudut kronologi sehingga arahan itu diterima. Biar saya mulakan bahawa Parti Keadilan yang diwujudkan sejak April 1999 tidak pernah gagal dalam menjalankan kewajipan mengadakan Kongres Tahunan Parti. Ini kerana Parti Keadilan tertegak sebagai sebuah parti yang patuh dengan undang-undang. Undang-undang yang mengawal pertubuhan adalah Akta Pertubuhan 1966. Tahun demi tahun, Kongres Tahunan Parti Keadilan berlangsung dengan jayanya. Menjadi satu platform yang menghimpun aktivis parti dari Perlis hingga ke Sabah. Kongres Tahunan adalah satu event atau acara yang kita tunggu-tunggu. Kerana di situlah dasar-dasar parti kita gubal, kita berikan komentar, kita berikan kritikan. Dan di situ juga pimpinan mendapat banyak input, idea dan cadangan. Kongres Parti juga menjadi platform di mana saf pimpinan pernah menerima teguran-teguran keras daripada anggota akar umbi. Dan begitulah sifat Parti Keadilan, sebuah parti yang mengamalkan demokrasi yang sangat terbuka di mana ada tempat untuk semua. Parti yang menjadi wadah menghimpunkan pelbagai kaum, pelbagai anutan agama dan budaya. Kita ada di pekan, kita ada di kampung, kita ada di pinggir bandar. Kita ada Melayu, Cina, India, Iban, Dayak, Kadazan dan pelbagai etnik. Dan Alhamdulillah, parti ini sekarang mempunyai kekuatan anggota lebih 1 juta orang. Parti ini menjadi kebanggaan kita bersama. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Kongres Tahunan Parti menjadi satu momen yang ditunggu-tunggu. Dan tidak ketinggalan juga untuk tahun ini. Paling akhir kita berkumpul secara fizikal ialah pada Disember 2019 di negeri Melaka, negeri bersejarah. Waktu itu negara belum lagi dilanda pandemik COVID. Himpunan yang sangat berjaya dengan kehadiran hampir 5,000 anggota parti. Terdiri dari perwakilan dan pemerhati. Mengikut perlembagaan parti, Parti Keadilan wajib mengadakan Kongres Tahunan setahun sekali. Dan dalam perlembagaan parti juga, jika Kongres Tahunan mahu ditangguhkan, penangguhan itu tidak boleh melampaui 18 bulan. Paling akhir kita bertemu dalam Kongres Tahunan adalah di Melaka, Disember 2019. Kongres Tahunan kita sepatutnya berlangsung pada Disember 2020, iaitu tahun lepas. Ketika itu, pandemik COVID sudah pun melanda. Kerana itu, Majlis Pimpinan Pusat membuat ketetapan untuk mengguna pakai perlembagaan parti yang membenarkan penangguhan sehingga 18 bulan. Dan 18 bulan itu berakhir hari ini, Jun 2021. Dan Kongres hari ini jika sekiranya berlangsung, itu adalah Kongres Tahunan 2020.
Ketika pandemik COVID, ada dua otoriti yang penting untuk Parti Keadilan berhubung. Yang pertama adalah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia atau ROS. Yang kedua adalah Majlis Keselamatan Negara. Fungsi ROS adalah bagi memastikan pertubuhan, dalam kes ini Parti Keadilan, patuh dengan Akta Pertubuhan, dan yang kedua patuh dengan Perlembagaan Parti Keadilan. Saya telah mengadakan pertemuan dengan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. Saya juga telah meminta Saudara Nick Nazmi, Pengarah Kongres dan Naib Presiden Saudara Chang Lee Kang mengadakan mesyuarat dengan ROS untuk memaklumkan tentang perancangan parti melaksanakan Kongres tahunan. Satu lagi otoriti yang penting adalah Majlis Keselamatan Negara. Ketika negara dalam tempoh darurat, di mana ordinan darurat berkuat kuasa, MKN juga adalah otoriti yang membentuk garis panduan yang kita panggil SOP yang dibina dengan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia tentang aktiviti sosial, ekonomi yang dibolehkan. Dan kalau dibolehkan, apakah panduannya? Saya juga berhubung dekat dengan Datuk Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Rabin, dan juga pasukannya. Tujuannya supaya parti mendapat nasihat dan pandangan yang tepat bagi memastikan Parti Keadilan berjalan di atas landasan yang selamat. Dalam pertemuan dengan Jabatan Pendaftaran, kita memaklumkan keputusan MPP pada 1 Mei yang memutuskan tarikh 6 Jun adalah tarikh Kongres Tahunan Parti akan diadakan. Dalam pertemuan yang berlangsung pada 6 Mei, Saudara Nick Nazmi dan Chang Lee Kang memaklumkan berkenaan dengan kaedah pelaksanaan Kongres Tahunan adalah secara maya, di mana semua anggota perwakilan akan berada di tempat masing-masing dan seluruh pengisian Kongres akan berjalan secara maya. Jabatan Pendaftaran mengambil maklum dan menyebut tiada halangan untuk Kongres mengikut format itu dilaksanakan. Pada masa yang sama, Jabatan Pendaftaran juga menasihati supaya parti menulis untuk meminta penangguhan pelaksanaan Kongres jika berlaku apa-apa perkara yang di luar jangkaan kita. Jadi saya telah menulis kepada Jabatan Pendaftaran 2 surat. Pertama, memaklumkan tentang Kongres Tahunan 6 Jun dan juga memaklumkan jika perlu, keadaan memerlukan, kita mungkin memerlukan izin penangguhan. Itu kedudukannya. Pada masa yang sama, saya juga menulis kepada Majlis Keselamatan Negara untuk memastikan bahawa kita mematuhi garis panduan. Garis panduan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara telah pun kita sedia maklum, iaitu semua persidangan semasa PKP 3 secara talian adalah dibenarkan. Rujuk garis panduan bertarikh 2 Jun yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Tapi saya telah menulis surat lebih awal pada Majlis Keselamatan Negara. Dan saya telah menerima jawapan bagi pihak parti daripada Majlis Keselamatan bertarikh 27 Mei. Dalam surat itu menyebut Majlis Keselamatan Negara tidak ada halangan untuk Kongres Tahunan Parti dijalankan. 27 Mei, surat tidak ada halangan. Kemudian disertai dengan beberapa nasihat. Kepatuhan terhadap SOP, jaga jarak, cuci tangan dengan sanitizer, pakai topeng, ambil suhu badan. Itu memang sudah menjadi amalan di Ibu Pejabat Parti Keadilan di Merchant Square sejak sekian lama PKP berjalan. Jadi pada masa yang sama saya terus berhubung dengan Majlis Keselamatan Negara dan sebenarnya kepatuhan itu telah pun dibuat. Baik. Lalu bagaimana timbul keadaan sekarang? Ketika surat daripada Majlis Keselamatan mengatakan kita patuh dan kita dibenarkan untuk berkongres, surat hitam putih kita terima. Sebab itu wanita berkongres pada 4 Jun diikuti dengan Kongres Pemuda atau Angkatan Muda pada 5 Jun.
secara maya sepenuhnya. Sehinggalah sehari sebelum Kongres, iaitu semalam, saya menerima panggilan telefon dari ROS dan saya menerima surat daripada Majlis Keselamatan Negara. Surat itu menyatakan dengan jelas arahan penangguhan berasaskan kepada PKP 3 yang sedang berlangsung, sedang berjalan. Dan aktiviti sosial yang tidak diletakkan dalam kategori keutamaan, ya, tidak dibenarkan. Dan kerana itu Kongres Nasional Tahunan Parti Keadilan ini diarah supaya tangguh. Kemudian diikuti para berikutnya, kegagalan ataupun ketidakpatuhan terhadap arahan ini boleh membawa kepada tindakan mengikut ordinan darurat boleh dikenakan. Dalam keadaan itulah saya berbincang dengan Presiden dan seterusnya mengambil inisiatif mendapatkan pandangan peguam-peguam, termasuklah Saudara Siva Rasa, Saudara William. Saya berbincang dengan pengarah Kongres, Saudara Nick Nazmi, dan juga tim jawatankuasa penganjur bersekali semalam dalam satu pertemuan, dan kemudiannya membuat satu resolusi perkeliling kepada kumpulan Majlis Pimpinan Pusat. Kerana sebarang keputusan untuk menangguhkan bukan keputusan Presiden, bukan keputusan Sesat Agung. Dalam perlembagaan parti, hanya Majlis Pimpinan Pusat yang boleh menangguhkan. Jadi semalam perbincangan dibuat secara dalam talian melibatkan pimpinan Majlis Pimpinan Pusat dan kita bersetuju untuk penangguhan itu dibuat. Seperti mana arahan Majlis Keselamatan Negara. Persetujuan itu pun persetujuan dengan protes. Kerana persiapan kita semuanya telah dibuat. Majlis Keselamatan pun mengakui kita comply atau patuh dengan semua tata cara atau SOP. Cuma kita diminta untuk menangguhkan sehingga satu tarikh, iaitulah 30 Jun. Dan itu pun disebut dalam surat, berlangsung atau tidak Kongres Tahunan Parti sangat bergantung kepada sama ada tempoh PKP diteruskan lagi atau tidak. Masih bersifat open-ended. Tapi dari sudut Parti Keadilan, kita telah menyiapkan persiapan Kongres Tahunan itu pada tahap 100%. Penyata kewangan, penyata tahunan, minit Kongres, kota perwakilan, notis, semuanya telah kita patuhi sepenuhnya. Bermaksud, selepas daripada ini, Majlis Pimpinan Parti akan menetapkan satu tarikh untuk Kongres Tahunan Parti diadakan. Sebagai Sesat Agung, saya kemudian akan memaklumkan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan atau ROS berkenaan tarikh itu. Saya juga akan menulis lagi kepada Majlis Keselamatan Negara untuk mendapatkan panduan mereka. Begitulah cara Parti Keadilan dalam menguruskan perjalanan parti. Kita mahu menjadi sebuah parti yang tertib, patuh dengan undang-undang dan juga garis panduan. Walaupun di sana mungkin ada rasa tidak puas hati dan sebagainya, kerana persiapan kita kalau dah patuh semua SOP, dijalankan secara maya, tidak ada physical contact, kenapa perlu kita diarah untuk tidak meneruskan atau ditangguhkan? Okay? Kita tinggalkan dulu soal justifikasinya di situ. Saya terangkan tentang bagaimana persiapan kita untuk menghadapi Kongres Tahunan. Pertama, sebagai memenuhi tanggungjawab pertubuhan, iaitu Kongres Tahunan adalah kongres yang wajib diadakan setahun sekali. Jika perlu penangguhan, tidak boleh melebihi 18 bulan. Dalam keadaan sekarang, 18 bulan itu adalah berakhir hari ini. Bermaksud Kongres Tahunan yang akan kita adakan nanti melampaui 18 bulan. Tapi kita tidak dianggap melanggar sebarang akta atau ketentuan atau perlembagaan parti kerana arahan penangguhan ini datang daripada dua badan tadi, iaitu Majlis Keselamatan Negara dan juga Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. Apalagi bila disebut ketidakpatuhan akan mendedahkan parti kepada tindakan undang-undang di bawah ordinan darurat yang kita sedia maklum
bidang kuasanya sangat luas. Jadi rakan-rakan pimpinan yang saya hormati sekalian dan seluruh anggota parti, saya percaya keadaan ini banyak hikmahnya. Dia membuka peluang kepada perbicaraan di luar sana, kepada keadaan yang berlaku di dalam negara kita hari ini. Dengan pengalaman baru ini, sudah tentu dia memberikan kita pengalaman baru, sudut pandang yang baru. Tapi saya berbangga berada dalam parti dengan kekuatan 1 juta lebih anggota ini. Di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebelumnya di bawah Dr. Wan Azizah, ukhuwah, persahabatan dan juga kerjasama di kalangan majlis pimpinan parti, anggota, kita berjaya mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan Cabang di kesemua 222 cabang. Dengan cabang terakhir adalah Rembau dan cabang sebelum tu adalah cabang saudara Samsul Iskandar di Hang Tuah Jaya sana. Ya. Itu menjadikan 222 sempurna Mesyuarat Agung Tahunan Cabang. Satu kebanggaan buat kita. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anggota parti. Mudah-mudahan Parti Keadilan ini terus sukses dalam memikul amanah perjuangan, iaitu bagi meratakan keadilan untuk dinikmati oleh segenap lapisan rakyat. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan selamat berjuang dan reformasi. Terima kasih bagi pihak kekuatan Ibu Pejabat. Terima kasih. This information. Adi, Rizal, boleh Presiden ambil sekarang, Rizal? Ya, silakan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera kepada rakan-rakan yang mengikuti, sama ada ahli parti dan masyarakat umumnya. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama pada pagi dan tengah hari ini, walaupun keadaannya maya, tetapi kita bersyukur kerana masih dapat kita menjalin kekuatan kita dan membina ukhuwah persaudaraan di antara kita, dan tidak lupa menyempurnakan tanggungjawab kita kepada hati masyarakat dan negara. Kita selalu ingatkan pesanan negaraan bahawa pimpinan di peringkat akademi, desa atau kecil atau tertinggi adalah taklifun wala tashrifun. Tanggungjawab bukan keistimewaan. Responsibility and not a privilege. Jadi kita di sini harus bicara soal pertanggungjawaban. Dalam suasana demokratik, kita sebut democratic accountability. Yaitu pertanggungjawaban kalau kita gunakan jalur demokrasi. Apa yang berlaku sekarang ialah ketandusan, ya, terhakisnya keyakinan kerana kita sudah hilang pengertian demokrasi dan pertanggungjawaban. Berebut untuk menjadi penguasa, tetapi sekadar berebut untuk mendapat upah dan kedudukan dan kontrak, tetapi tidak dapat menyempurnakan tugas, maka terhakisnya keyakinan rakyat. Oleh demikian, satu peringatan bukan saja kepada mereka di luar ataupun pimpinan kerajaan Perikatan Nasional, semua kita termasuk dalam keluarga keadilan dan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan. Ini peringatan yang harus kita senantiasa ingat bahawa dalam kupasan kita bukan sekadar untuk menyelar, tapi juga muhasabah untuk melihat ke dalam.
Saya mengucapkan sekali lagi setinggi-tinggi tahniah kepada wanita dan angkatan muda kerana menggunakan Kongres Maya mereka. Agak aneh, wanita dan angkatan muda dapat menyempurnakan. Kita merupakan ancaman agak besar, maka tidak dapat menyempurnakan Kongres. Dan okey. Oh, okay. Dan apa kemudian ini? Sudah mula-mula. Kemudian Maaf ada gangguan teknikal sedikit, konektivitinya itu pun digeruni. Kan aneh, apalagi Kongres secara terbuka tak boleh jalankan, Maya pun. Jadi kalau saya gunakan lirik lagu Melayu klasik, ini berikan gambaran yang sangat tepat dalam keadaan dan kegetiran yang berlaku sekarang. Sayang disayang, dahan jatuh ke atas batu kuburan seperti nakhoda, kapal yang tidak berhaluan. Sayang disayang. Saudara, dah jatuh atas batu, bukan sarang batu, batu kuburan. Kerana ramai yang mati sekarang. Sementara itu, nakhoda, kapal masih hanyut tanpa satu haluan yang jelas ke mana kita bawa dan akan diharungi. Namun begitu, saya tetap bersyukur kerana jentera kita dan NGO dan masyarakat, jawatan kuasa surau, masjid dan pelbagai rumah ibadat lainnya dari pelbagai kaum dan suku kaum seluruh negara. Saya lihat kemajuannya dari Perlis sampai Sabah, anak-anak di Sarawak itu terus menjalankan kegiatan kebajikan mereka. Dan ini bagi saya suatu yang sangat menyentuh perasaan kerana kita bukan saja wadah politik yang simpang siur dan gembita, tapi bila keadaan menuntut kita turun ke bawah, tunjuk keprihatinan kepada rakyat, kita tetap dapat menyempurnakan tugas tersebut. Jadi terima kasih, tahniah kepada pimpinan semua peringkat, rakan-rakan saya dalam DAP, Amanah, rakan-rakan dari NGO yang berbagai yang tidak pernah. Tetapi kita harus juga ingat, selalunya is the medium group and the poor that help the poor. Kerana dalam catatan kita, kelompok yang maha kaya, yang berbilion ringgit itu, jumlahnya juga meningkat kekayaan. Tapi kita tidak melihat umpamanya keupayaan mereka mengagihkan kekayaan dalam keadaan rakyat derita dan kelaparan. Dan ini juga mencerminkan sikap pimpinan dalam merumuskan dasar dan kebijakan ekonomi selalunya memihak kepada kelompok yang lebih kaya. Seperti mana kita bahaskan soal moratorium bank yang belum berkesudahan, walaupun bank mencatat untung berbilion, tetapi untuk menyempurnakan tugas, bukan kepada peminjam, kepada pekerjanya sendiri pun masih menunjukkan kesenjangan pendapatan
di antaranya kelompok atas dan bawah, termasuk kembangan pekerja dalam keadaan kita hadapi malapetaka pandemik COVID-19. Saudara, saya tekankan tentang tanggungjawab kita dalam keadaan sekarang. Kerana apapun yang berlaku dalam sektor kegelitiran dan kemelut, pandemik, politik, kita tidak boleh alpa tanggungjawab kita. Ya, taklif yang dipertanggungjawabkan kita. Masyarakat harus bangkit bersama. Rakyat harus disedarkan. Reform, islah itu berarti pencerahan rakyat. Bukan adu domba dan perlawanan di kalangan elit politik. Kerana perbicaraan elit politik itu tidak semestinya menyentuh kepentingan rakyat. Saya telah sebut di banyak ruang dalam wadah keadilan dan lain-lain. Revolusi handal seperti American War of Independence dan sebelumnya revolusi Perancis ataupun Bolshevik di Rusia selalunya tidak semestinya memberikan kesan Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita ada mengalami gangguan teknikal sebentar. Jadi kita minta semua yang menonton sama ada menerusi webinar ataupun Facebook Live untuk sabar sekejap dalam usaha kita untuk mengatasi masalah teknikal ni. Terima kasih.
Alright. Okey. Okey. Boleh dengar? Okey. Boleh, mula. Nik. Okey, boleh mula. Baik, saya sambung sebahagian kerana ada gangguan. Sebelum ni memang tidak ada masalah kerana kita faham je lah sistem dalam negara ini. Jadi kita tukar. Saya guna sekarang tidak berdiri, saya tukar pakai iPad Aziza. Itu bagusnya tentang Maya ni. Ya. Dan saya tadi menghimbau sedikit tentang peranan AMK, wanita, NGO yang terus bergerak di lapangan. Ya. Politik ini bukan bertungkus lumus semasa nak jadi calon dan kemudian pertandingan parti. Kita banyak pengalaman dalam itu, tetapi bila keadaan biasa sekarang, kurang kita menyempurnakan tugas. Oleh itu, saya minta teruskan kerja-kerja kebajikan. Kita sebenarnya siapkan foto dan slides di mana wanita, Angkatan Muda, NGO dari Sarawak, Sabah, Perlis yang menyempurnakan tugas mereka, turun ke lapangan membantu rakyat. Ya. Tetapi keadaan sekarang tidak mengizinkan. Kita faham ini perkara kecil lah, sekurang-kurangnya kita boleh lalui. Saya ada pengalaman dulu dalam rejim terdahulu. Di mana bila kita nak berucap, pasukan polis datang diarah untuk rampas mikrofon. Itu lagi teruk. Ini kurang-kurangnya dia tak boleh rampas, diganggu sedikit saja. Itu perkara biasa. Tapi saya sebut tadi tentang lagu Melayu klasik. Ini gambaran sekarang ini, kalau kita dengar lagu Sayang Disayang ni, iaitu dahan jatuh ke atas batu kuburan. Sayang disayang. Ingat, dahan jatuh atas batu kuburan. Banyak yang mati ni. Ya. Ibaratnya kapal nakhoda, kapal yang tidak berhaluan, sayang disayang. Ya. Kerana ini gambaran dalam negara kita. Kita ada malapetaka COVID-19, cara menangani itu hiruk pikuk kelam kabut, menteri bercanggah sama sendiri, sama-sama nak tunjuk mereka hebat, ada kuasa, buka sana tutup sini, untuk rakyat lockdown, PKP, untuk peniaga-peniaga ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi tidak ada keupayaan mentadbir. Bila pemerintah itu pemerintah khianat, hilang keabsahan dan legitimasi, maka dia bercemprok macam inilah. Dia mau kuasa tetapi tidak dapat menyempurnakan dengan teratur dan baik. Ya, kesannya ialah derita rakyat bertambah. Inilah kita kupas sedikit tentang keadaan COVID ini. Saya kurang pasti sama ada kita dapat, saya dah sediakan slide mutakhir. Ya, jumlah kematian meningkat. Jumlah yang sakit tenat meningkat atau yang di ICU. Jumlah positif meningkat. Tetapi jumlah ujian atau testing masih belum meningkat. Maknanya data itu kita pertikai. Ya, saya tidak peduli apa yang mereka boleh katakan. Berdasarkan data analitik kita secara saintifik, ternyata data yang diberikan itu tidak tepat. Ada yang penipuan terang-terang yang kemudian dibetulkan. Seperti mana kadang kita kata pokok pangkal masalahnya vaksin. Kamu pesan lambat, rakyat derita lama. Kamu pesan lambat, rakyat tidak dapat vaksin, mati lebih ramai. Jawab kamu, ini takdir. Betul takdir. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan ikhtiar. Yang bertanggungjawab harus juga memikul tanggungjawab. Ini yang kita sebut democratic accountability. Sibuk, riuhkan. Orang tak mau daftar. Ada anti-vaksin. Berapa orang anti-vaksin? Nak guna
yang kononnya berdegar-degar cakap soal Islam, kerja sekarang nak tangkap orang atas hasutan. Guna hujah. Ya. Pertama, guna golongan ini kecil. Yang kedua, dah 9 juta, 10 juta yang dah daftar, bagi dulu vaksin. Ketiga, turun ke bawah. Masa pilihan raya, kita boleh kerah setiap pengundi yang terlantar, yang sakit tenat, yang OKU, yang orang asli di pedalaman. Semua kita boleh angkut. Sekarang, tanggungjawab kita menyelamatkan mereka dari sengsara dan derita. Apa? Tidak ada keupayaan. Apa nak sebut, nak gunakan hukuman, nak derau orang. Kritik, tangkap. Ini apa? Negara pimpinannya Samseng. Ya, guna darurat bukan untuk melicinkan usaha pentadbiran, tetapi untuk mendera rakyat. Jadi saya tekankan semula bahawa masalah kelembaban yang awal menyebabkan vaksin. Tengok macam di Selangor. Kita dah sediakan 2.9 juta di Selangor. Nasib baik kerajaan negeri Selangor cepat mengulas. Yang diterima hanya 615,000. Barulah terpaksa dibetulkan. Kenyataan ini. Ya. Ini bukan kali pertama. Kita akan dapat vaksin bulan Mac. Bulan Mac kita akan dapat menyuntik proses imunisasi 75,000 orang. Yang dapat 25,000, naik 40,000 akhir bulan April. Dan dengan jangkaan sekarang ini, ya, kalau kita ikut unjuran yang ada, tak mungkin dapat selesai akhir tahun. Sebab itu kita kata, bukalah ruang. Ya Allah, Ya Rabbi, tolonglah. Rakyat memerlukan. Ya, yang bersesak-sesak sekarang ini nak dapat kena vaksin. Ya. Kemudian kita gagal. Dan dalam website pun bercempera. Ya. Crash. Dan sampai bila orang tanya siapa yang dapat kontrak, didera, dihukum, diugut. Ini maknanya itulah saya katakan tadi, dahan jatuh di atas batu kuburan. Dan masih ada dalam keadaan sekarang orang yang nak membina mahligai atas kuburan. Apa maksud patah dan peringatan Melayu? Membina mahligai atas kuburan. Itu sekadar ingat kemana atas derita. Ini atas betul-betul kuburan rakyat yang meninggal. Jadi, oleh yang demikian, saya ingin mengesa rakan-rakan, rakyat umumnya, bukan saja soal parti, anggota tidak parti, dan pelbagai parti, harus bangkit sekarang. Ya. Tak boleh lagi kita tunggu dalam keadaan sekarang. Bila kerajaan gagal menjalankan pentadbiran dan pengurusannya dengan teratur, maka rakyat wajib bangkit untuk menuntut perubahan. Jadi ini kalau kita panjangkan kepada urutan ekonomi, kita ada PKP. Yang dikatakan lockdown, ada yang separuh lockdown. Orang tidak tahu sistem kita boleh berubah tiap hari. Kenyataan-kenyataan yang saya sebutkan vaksinnya begitu. Boleh selesai bulan September, boleh selesai bulan Disember. Bagi fakta. Mengapa fakta yang sepenuhnya tak diberikan? Yang fakta yang berpunca daripada vaksin. Itu saya sebut dah berkali-kali dalam Facebook Live. Saya tidak akan tegaskan hal yang sama, melainkan soal ekonomi. Kalau kita nak teruskan PKP, dia seperti mana yang saya, Saudara Guan Eng dan Saudara Mat Sabu dalam beberapa kenyataan sebut, harus setimpal dengan bantuan kepada rakyat. Kita malah kalau nak lockdown, kita tak bantah. Tapi dia harus ada prasyaratnya. Ya. Maknanya, boleh tak kita berikan data, analytics kita secara saintifik, di mana punca masalah. Maka sebab itu kita katakan data akar umbi, data terperinci, data granular itu perlu. Supaya kalau kita kenalkan, rakyat faham, ya,
di keliling kampung dia atau jalannya itu memang ada masalah. Dan ini yang kita sebut yang tidak mampu dikendali. Saya tidak mau bagi contoh Amerika ke UK. Saya nak bagi contoh India. Yang kita baca satu malapetaka besar yang berlaku. Tetapi di Chennai, Madras dulunya, dia ada COVID War Room. Dia ada Digital Integrated Technology Platform. Dia boleh buat street mapping tiap jalan penyakit ni di mana. Dia ada real time data, maknanya sakit di mana, jumpa doktor di mana. Itu real time dalam war room dia. Dan maknanya dia mampu, kalau dia dah tahu, dia mampu apa yang disebut micro containment. Maknanya dia dapat selesaikan dalam masa singkat. Baik. Jadi ini Chennai. Chennai ini dari segi IT, dia bergerak 5, 6 atau 7, 8 tahun di belakang kita. Tetapi dia menunjukkan kemampuan kerana memilih ikut tender dan proses dan tak pilih kroni dan tali barut yang ambil untung dan tak mampu selenggarakan. Ya. Dan dalam hal ini ada yang untung, tetapi akibatnya beginilah. Ya. Orang tahu, 2 hari sudah ada kawan saya, Asnur, meninggal dunia. Adik dia memaklum dengan tangisan. Begitu lambat dibawa ke rumah sakit. Kita tak boleh salahkan petugas dan barisan hadapan. Bertukar lumus, kerja tanpa sarapan dan tidur. Ini soal perancangan yang berlaku. Jadi, ini saya bagi satu contoh bagaimana boleh dikendali cara lebih efisien. Digunakan Food Panda, Grab, semua ni untuk bantu dalam rencana membantu pesakit-pesakit. Silalah lihat. Kalau boleh jadi, kalau kita nak belajar dari Amerika, tak boleh. Ini barat. Ini China, tak boleh. China, dia sistem yang lain. Ambil di Chennai, yang pengendaliannya itu jauh lebih hebat dari kita. Ini bagi saya mengaibkan kalau pemimpin itu ada sedikit sense of shame, dia akan terasa sangat terkesan kurang. Kemudian saya akan umumkan saya ada pasukan petugas yang kemudian berlaporan kepada Datuk Kuasa Darurat. Pasukan petugas ini memberikan data for good. Ya. Maknanya memberikan data walaupun sampai hari ini belum ada lagi maklumat daripada kementerian-kementerian yang berkenaan. Kerana bagi mereka semuanya rahsia. Jadi kita kumpulkan dari semua tempat dan sekarang ini sudah matang dalam exit strategi COVID-19, ya, strategi pasca COVID-19. Bagaimana kita nak keluar daripada tegangan ini? Kita keluar sebenarnya dari ialah dengan perencanaan. Pertama, data kena betul. Jumlah sakit betul. Ya. Janganlah kalau kita tengok sakit banyak, testing kurang. Ya. Jadi kita menipu kita, ya, kerana nak tunjuk gambaran yang lebih baik, rakyat akan terkesan. Ya. Jadi sebab itu saya kata data cukup. Kemudian vaksin. Kena bagi tahu order dari mana. Bila orang bising-bising, ya dah lulus. Sinopharm pun dah lulus. Moderna pun dah lulus. Boleh beli. Ya. Setelah berapa bulan? 6 bulan. Ya. Mengapa tak boleh lulus pada awal? Mengapa tak boleh kebenaran pada awal? Ya. Malah Sinovac sendiri pun walaupun ada perjanjian dengan Pharma Niaga, dan saya tidak menghalang. Ya. Boleh terus. Tetapi oleh kerana keadaan ni darurat, mendesak, orang mati, maka cepatkanlah. Bagilah kelonggaran. Ya. Untuk orang yang beli, dapat cepatkan. Ini syarikat token-token besar. Biar dia beli. Buat apa kita nak tanggung? Dia ada keupayaan. Untung berbilion.
Ada syarikat top 10 billionaires. Dia beli untuk diri dia, keluarga dia, syarikat dia. Sahabat handai dia. Dia pun nak selamat. Dia pun takut sakit dan mati. Mengapa kita nak kongkong semua? Sekarang baru dah pergi kelonggaran. Bulan Jun baru dah pergi kelonggaran. Sudah lihat. Kenapa? Saya tidak mengerti. Ya, mengapa politik begini rupa sehingga merusakkan. Tapi kita teruskan kerja kita. Sebab itu selain pasukan bertugas dan Dr. Wasim melaporkan ada peluncuran satu Prisma Analytics yang cukup canggih yang mampu memberikan pendekatan dan laporan yang lebih terinci yang dia lakukan dan kerjakan dengan kelompok Jerman. Ya. Jadi saya teruskan dengan menyatakan dalam keadaan sekarang ini kita perlu menyempurnakan tugas, ya, dan berganding bahu dengan lebih erat dengan rakan-rakan kita, terutama di AP dan Amanah. Dan janganlah biarkan hal-hal kecil yang berbeda, kita berbeda pendapat itu dibesarkan. Apa-apa keputusan, cara mesyuarah. Logo pun bermesyuarah. Tidak ada siapa yang boleh paksa kita dan kita juga tidak boleh memaksa mereka. Itu cara kita dan kaedah kita. Kita belajar dari pengalaman kita yang lalu dan kita tahu ya punca pengkhianatan ini kerana prinsip ini dinodai oleh rakan-rakan baru. Dan ini menyebabkan goncangan yang ada sekarang. Kita mengambil sikap pendekatan yang lebih lunak. Orang nak kerjasama, okey. Orang nak berbaik, okey. Tetapi tidak semestinya berakhir begitu. Tapi apakah kita harus mengatakan satu penyelesaian? Tidak. Kerana dalam keadaan yang berubah, kita tidak punya keupayaan ataupun sikap yang terlalu keras untuk menolak segala bentuk kerjasama. Malah sekarang ini pun, selain PH, kita bersedia bekerjasama dengan semua rakan-rakan dari parti pembangkang dan kita ambil sikap bersama. Ya. Tapi janganlah anggap nak bolot puasa atau nak teruskan dengan cara rakus ataupun kronisme dan beri kontrak tanpa tender, hal-hal yang sedemikian tak boleh kita bersetuju. Kita mahu kesepakatan di kalangan semua kelompok pembangkang, malah yang lain kerana kita lihat ada ketegangan dalam Perikatan Nasional. Kita harus ambil sikap yang lebih berlapang dada, bekerjasama untuk menyelamatkan negara. Negara dah tidak boleh terungung-hayang. Kerana nakhoda sekarang ini, kapalnya sudah tidak berhaluan. Sudah hanyut. Jadi kita harus ada kesediaan untuk bekerjasama. Termasuk dengan apa yang kita anggap sebagai musuh yang lalu. Kita pernah bekerjasama dengan apa yang kita katakan musuh sebelum ini. Ya. Tetapi syaratnya, pengajaran yang lalu itu mesti kita ingat. Syaratnya itu harus tegas, tidak boleh kita bertolak ansur. Dan perjanjian yang kita pastikan dalam ruang lingkup yang tidak mungkin dimungkiri. Apa dia? Ya, isu good governance. Sudahlah. Orang anggap, saya katakan pimpinan silih berganti. Perdana Menteri silih berganti. Tetapi masih terpadik dengan isu mengumpul kekayaan, merampas khazanah, keluarga dan anak pinak itu untungnya paling besar. Tapi semuanya kata mereka ini berjuang menentang rasuah, menyerang orang lain rasuah, tetapi kekayaan itu melimpah ranah. Ini tidak boleh lagi. Kalau rakyat mengizinkan hal ini berlaku, ini bermakna negara kita akan terus dilanda krisis dan akan dilanda malapetaka dan tidak mungkin akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT, baik menyelamatkan COVID-19 atau menyelamatkan ekonomi, bermakna menyelamatkan rakyat ke bawah. Saudara, kita ikuti banyak kongres dan pimpinan yang bicara. Ya.
termasuk golongan elit, golongan profesional, golongan ilmiah dan akademik. Tak ramai yang sebenarnya mengungkap, bicara, membela nasib rakyat bawah. Rakyat itu dianggap bodoh, dianggap malas, dianggap tidak punya inisiatif. Ini sama dengan kerangka pemikiran apa yang disebut oleh sarjana Syed Hussein Alatas, the captive mind. Pemikiran yang terperangkap, pemikiran yang dibawa oleh penjajah. Jose Rizal di Filipina disebut the indolence of the Filipinos. Kerana golongan penjajah Sepanyol mengasak pemikiran bahawa sistem ini baik, penjajahan baik, yang malas ni rakyat Filipina. Dan begitu jugalah Lord Cromer di Mesir yang menganggap bahawa rakyat Mesir itu harus dijadikan golongan kecil sebagai pekerja-pekerja bawahan dan ladang, dan elit yang tertentu yang membawa pemikiran mereka itu diketengah dan ditonjolkan. Dan akhirnya dalam sistem baru setelah merdeka, seperti mana yang juga direncanakan oleh Suluk Hugronji di Indonesia dari Dasar Etika 1901, iaitu membentuk minda pemikiran baru yang terpisah dari akar umbi, tercabut dari akar tradisi rakyat dan keprihatinan terhadap rakyat. Stanford Raffles tatkala menulis apa yang disebut minute untuk mewujudkan beli education. Sama prinsip. Tahu sedikit-sedikit menjadi kerani dan pekerja bawahan. Saya sebut ini kerana colonial mindset dan captive mind itu, pemikiran yang terperangkap itu masih kebal di kalangan elit penguasa. Walaupun bicara mereka masih kempen lain. Kami adalah jurukacap rakyat. Kami akan menolak rasuah. Kami akan mementeras apa bentuk kezaliman. Tapi bila perintah, tengok. Akta hasutan itu menjadi perkakas. Cakap sikit, zoom. Ini sama ada orang itu intelektual pendidikan barat atau berserban, ya. Bila mari soal kepentingan diri ini, dia melenyapkan idealisme. Sebab itu saya ingin tekankan perlu baik parti keadilan rakyat dan masyarakat umumnya terus melihat keperluan memacu pertumbuhan ekonomi, ya, menarik pelaburan dalam negeri dan dari luar melalui keyakinan baru ini dengan dasar yang jelas, tetapi tidak lupa tentang prinsip pengagihan yang seksama. Dalam hal ini kita tahu pemerintahan sekarang ini gagal sama sekali. Domestik pun lagi, dari luar negara pun tidak ada. Walaupun mereka ini dalam state of denial. Kalau tengok angka-angka yang diberikan itu, banyak penipuan. Siri-siri penipuan fakta itu berterusan dan kita boleh cabar mereka berdasarkan fakta dan data yang tepat. Jadi, saya rumuskan sebenarnya tentang keperluan kita bekerja dan pastikan kesepakatan dan musyawarah kita itu berkala di semua peringkat dalam Pakatan Harapan dan juga dengan mana-mana lingkungan yang bersetuju dengan prinsip ini, iaitu good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, sikap tegas tentang pembantaran rasuah. Tak payahlah war-war tentang orang itu rasuah, orang itu rasuah. Saya lihat ini, banyak juga perasuah-perasuah besar dengan kekayaan berbilion ringgit yang juga berbicara soal rasuah. Yang menggunakan umpamanya kepentingan dasar Bumi Putra, memperkayakan diri, anak-anak dan saudara dan kroni, tapi juga menyatakan bahawa ya, kita tidak boleh salah guna kuasa. Jadi oleh demikian, kita patut bersedia memulakan babak baru dengan pendirian yang sangat tegas. Kemudian kita kena fikir soal semua. Ya. Orang Melayu ini umumnya, walaupun dikatakan dengan dasar sama pro Melayu, kadang-kadang
beberapa intelektual bukan Melayu ni, dia asyik mengatakan semua ni salah dasar pro-Melayu. Tak pernah saya dengar bahawa orang yang sama itu bicara bahawa derita Melayu dan Bumi Putera, baik di Manik Urai ke Kapit, itu kurang kita dengar. Jadi kalau dengar tu lunaklah sedikit, dia kritik dasar. Tapi di samping itu, dia prihatin tentang derita rakyat. Kemudian juga pembangunan wilayah. Kita lihat sekarang ni timbul lebih banyak kegusaran daripada saudara-saudara kita di Sabah dan Sarawak. Kerana mereka tidak terasa bahawa dasar pemerintahan dari Putrajaya ini cukup prihatin selain daripada gimmick politik nak selamatkan kuasa, tidak sebagai komitmen bahawa atau iltizam yang jelas membela semua rakyat. Dan kita juga kadang dengar sekarang ini tentang apa yang menjadi suatu hal yang sangat bukan saja memprihatinkan tetapi menimbulkan keresahan dan kemarahan etnik India umpamanya, iaitu tentang kematian dalam tahanan polis, apa yang dikatakan death in custody. Kalau ikut jumlah semuanya, itu Melayu lebih ramai yang mati dalam custody. Tetapi persepsi itu jadi masalah India. Sebab itu saya tidak lihat ini sebagai satu masalah kaum. Saya telah minta dalam kenyataan Ketua Polis Negara yang baru mulakanlah dengan tradisi buat siasatan. Kita tak boleh hukum. Saya banyak pengalaman di penjara, saya pernah lihat tokoh-tokoh Samseng yang nombor 1, nombor 2 dan bagaimana sikap mereka, kekerasan mereka. Tetapi jangan kita hukum. Jangan kita terus selamatkan, dalam kes ini Samseng ini salah. Dalam kes ini belum ada siasatan. Jadi kita telah menulis, buat kenyataan, minta kepada Ketua Polis Negara. Mulakanlah babak baru. Kalau ada saja yang pelakuan, buat siasatan yang bebas. Buat siasatan yang bebas supaya meredakan rasa kecewa dan marah di kalangan mana-mana rakyat. Dan kita kembali tegakkan negara hukum yang adil. Nak hukum polis salah sebelum siasat, tak betul. Saya sendiri pernah jadi mangsa, dihantar setengah mati, tetapi itu seorang, walaupun dia ketua. Tapi ratusan polis yang menjaga saya dari lokap Bukit Aman, saya hinggalah pergi ulang alik ke Sungai Buloh saya itu. Dan sebelum masuk penjara, itu terlalu ramai yang baik menjalankan tugas dengan baik. Jadi kita tidak mahu ada persepsi yang over generalization. Tapi yang kita berlaku sekarang, dengar banyak kalau intelek, termasuk di kalangan bukan Melayu. Kalau salah tu maknanya Melayu. Kalau tak layak, Melayu. Ni suruh dia baca buku yang lain, baca buku spesial atas. The Myth of the Lazy Native or Intellectuals in Developing Countries. Jangan hanya baca Wilkinson atau Winstead, Hugh Clifford on Brown Humanity atau Raffles ataupun yang lain-lain. Ya. Ini yang menyebabkan otak mereka itu telah terperangkap dengan sentimen kaum yang berat. Jadi kita kena menolak itu. Tapi kalau ada tuduhan kezaliman, ketidakadilan, harus disiasat. Saya sentuh hal ini kerana ramai juga ahli-ahli dalam keadilan yang telah bangkitkan dan minta saya sampaikan. Jadi saudara-saudari, Ibn Qayyim menyebut tentang keadilan itu penting. Bahawa hukum itu malahkan syariah itu sendiri. Apa dia? Syariah, kata menurut beliau, is nothing but justice. Kalau tak ada keadilan, tak ada syariah mana. Syariah itu is nothing but mercy. Kalau tidak ada rasa rahmah, kasih sayang sesama manusia, terutama yang terlantar, apa artinya hukum dan syariah? Syariah itu tidak ada makna kalau tidak memberikan faedah kepada negara, rakyat dan individu. Dan syariah itu is nothing but wisdom, hikmah, kebijaksanaan dalam mengendalikan. Jadi saudara, kita sekarang berdepan dengan satu keadaan di mana negara
menuntut satu politik baru yang siuman. Bukan orang politik yang dikaitkan dengan tamak haloba. Dia ada kuasa mesti kaya melimpah. Yang hidup berbilion. Yang nak mati pun berbilion ringgit. Bilion ringgit. Dalam keadaan negara menghadapi masalah yang getir. Kemudian, sebab itu saya katakan, ini politik baru dengan tekanan soal tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, democratic accountability, pertanggungjawaban demokratik, dan kesediaan untuk bawa perubahan. Kita tidak boleh pertahankan bukan saja kerajaan Perikatan Nasional, tapi sistem yang bobrok. Saya bedakan ya. Kerajaan kita boleh ganti. Tapi kalau kita ambil alih dengan sistem dan mempertahankan cara, kaedah yang sama, ada lantik menteri dan kuasa, dan begitu ramai yang hanya fikir kedudukan mereka, maka negara ini akan tercoreng. Oleh demikian, kita harus bina kekuatan kita. Kita punyai satu dasar dan satu parti yang telah menunjukkan keupayaan, kegigihan, diasap, dipukul, dipenjara, dihumban, dihina, diaibkan. Itu tidak banyak parti yang punya pengalaman sebagian. Dan kita oleh demikian harus bangkit, jaga idealisme ini. Kerana kita juga terpalit. Ya. Bahawa parti kita, anggota kita dan pimpinan kita juga terpalit. Dan punya habuan, bukan untuk kebaikan, yang dalam pengkhianatan ya, dan dalam kes rasuah. Sebab itu, pembersihan itu bermula dari kita dengan meyakinkan politik itu bukanlah sekadar batu loncatan untuk mendapat habuan kekayaan, dan bila mendapat kuasa, terus rakus dengan kuasa, terus tamak haloba untuk mendapat kekayaan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, taufik dan hidayah, reformasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Datuk Seri Presiden di atas amanat yang beliau telah sampaikan sebentar tadi, dan saya mewakili Ibu Pejabat Parti ingin merakamkan penghargaan kepada semua yang hadir secara webinar dan juga yang menonton live di Facebook Presiden dan juga Facebook Parti. Dan kita berharap insya-Allah dalam masa yang terdekat, bila keadaan mengizinkan, kita akan bertemu di dalam Kongres Nasional yang telah ditangguhkan, dan saya menggesa semua anggota parti untuk masing-masing menjaga diri dan terus bekerja untuk masyarakat dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID kali ini. Sekian, salam reformasi.